Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 1. Kali ini kita akan masuk ke bidang jawi dan masih lagi di tajuk yang sama iaitu Kedai Kek Umi. Okey, untuk hari ini Ustazah akan terangkan berkenaan dengan cara kita menyambung huruf. Okey, kita nak tengok sama ada huruf tu kita boleh sambung ataupun tidak. Okey, kita tengok rujuk buku teks muka surat 63. Baiklah, sebelum kita mulakan, okey, kamu kena tahu dulu huruf mesra dan juga huruf kedekut. Okey, yang pertama huruf Ustazah sebut tadi, huruf kedekut dulu ya. Okey, huruf kedekut, kamu kena ingat senang saja nak hafal daripada perkataan ejaan roda. Ro, waw, ro, dal, alif, da. Roda. Okey, kemudian selepas kamu dah eja roda, ro, waw, ro, dal, alif, da, roda, kamu cari kembar untuk setiap huruf ini. Contoh, kembar huruf ro ialah zai. Kembar huruf waw ialah va. Kembar huruf dal ialah huruf zal. Dan kembar huruf alif ialah hamzah. Jadi, huruf ini ialah huruf kedekut. Kenapa kedekut? Kerana tak boleh sambung. Tak boleh sambung. Okey. Selain daripada huruf yang tak ada dekat sini, okey, contohnya huruf ba, ta, sa, dan seterusnya yang tak ada di sini ya. Ini dinamakan huruf mesra. Huruf mesra. Sebab apa dia mesra? Sebab dia boleh sambung dekat mana pun dia ada. Boleh sambung. Okey? Senang saja nak ingat. Okey. Yang penting kamu kena tahu bila huruf kedekut tandanya ialah tolak. Tolak tak boleh sambung. Kalau huruf mesra tandanya ialah tambah. Tambah maksudnya dia boleh sambung. Okey, tengok contoh dalam buku teks. Okey. Yang pertama ni ialah huruf ba. Kemudian huruf nun. Ini huruf mesra, huruf mesra, huruf mesra, huruf mesra. Okey, yang ni pun mesra. Yang ni mesra, 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 mesra. Okey? Semua ni ialah huruf mesra. Cuma kamu kena biasakan kamu tahu keadaan huruf tu apabila berada di awal. Okey, contohnya huruf ba. Ba berada di awal dia ba macam tu. No, sorry. Ba dia bila di awal dia macam ni. Okey? Bila dia di tengah, dia macam ni. Bila dia di hujung pun sama juga keadaan dia. Okey? Ini untuk huruf yang bentuk mangkuk macam ni. Iaitu huruf apa? Huruf ba, ta, sa. Nampak dia tunjuk di sini. Bentuk kedudukan dia sama. Ba. Okey? Tiada perubahan. Nampak? Ni di awal. Yang ni di tengah. Yang ni di hujung. Huruf nun. Walaupun dia mangkuk begitu. Tapi dia agak ke dalam sikit mangkuk dia. Jadi bila huruf nun. Nun di awal dia macam rumah ba. Tapi titik di atas. Nun di tengah pun sama. Tapi nun di hujung, di akhir, dia perlu berada di bawah garisan. Okey. Lihat. Kemudian, yang pelik sikit ialah huruf ya. Ya ni, bila dia seorang-seorang, dia tak kahwin lagi, dia ada kepala. Tapi bila dia gemuk sikit, kepala dia tenggelam. Dia buang kepala. Okey. Dia akan jadi bentuk rumah dia sama macam huruf ba tapi titik dia di bawah. Okey,
Ni ya di awal, ya di tengah, dan ya di hujung dia akan patah balik sama macam ya tunggal. Cuma kepala dia bersambung dengan rumah yang lain. Okey. Kemudian fa dan pa. Fa dan pa sama. Ingat nah, fa bila seorang dia memang atas garisan. Walaupun dia bentuk dia lebih kurang macam huruf qaf, tapi qaf dia mangkuk sikit. Perut dia perlu berada di bawah garisan. Okey, beza. Fa bila sambung macam tu di depan. Bila dia di tengah, atas garisan juga. Bila dia di hujung, okey, masih di atas garisan. Okey, jangan turunkan dia di bawah garisan. Okey, beza dengan qaf. Qaf, okey, atas garisan bila di awal. Di tengah pun atas garisan. Tapi di hujung dia, perut dia ke bawah garisan sikit. Okey. Seterusnya, jim, cha, ha dan kha. Okey. Untuk huruf yang perut dia gemuk. 1, 2, 3, 4. Okey. Perutnya kita buang, kita ambil kepala sahaja. Ini di awal. Okey. Macam mana nak tulis? Okey. Jim. Saya ambil jim lah. Okey. Ni di awal. Okey. Kemudian, yang ni di tengah. Okey. Dan di akhir dia kembali kepada masa dia bujang dia seorang-seorang. Okey. Nampak? Senang. Sama macam kalau ca tambah titik. Tapi kalau kha di atas. Kha di atas. Okey. Ain pun pelik juga. Okey. Masa dia bujang lain, dia kahwin lain, dia di akhir pun dia lain. Okey? Ain, ghain dan nga. Yang ni huruf yang kepala kecil, perut dia besar. Okey? Untuk ain, bila di awal, dia nak sambung dengan orang lain, huruf lain, ambil kepala saja. Badan tak ada. Okey? Badan dia jadi lepir atas garisan. Kemudian bila dia tengah, kepala dia jadi kembang sikit. Macam tu. Okey? Kemudian, di akhir, kepala dia dah kembang, badan dia ada balik. Okey, samalah. Kalau ghain tambah 1 titik. Kalau nga, tambahlah lagi 2 titik. Okey? Sama. Sin dan shin. Sin, okey, masa disambung, dia ada dua rumah kecil, satu lagi dia besar tapi dia atas garisan. Masih di atas garisan. Kemudian di tengah pun dia sama juga. Satu yang besar masih di atas garisan. Okey, tapi bila dia berada di hujung, dia kembali kepada asal. 2 rumah kecil, satu lagi dia berada di bawah garisan. Okey. Samalah kalau shin tambah titik. Shin tambah titik, shin tambah titik. So, dot, tozo sama juga. Okey. So, lebih kurang macam sin, perut yang gemuk tadi, sin pun perut dia kita lepirkan atas garisan. So pun sama, kita lepirkan atas garisan. Okey. Di akhir, dia ada balik perut dia. Yang ni. Okey. Untuk to pun sama. Sama bentuk dia. Okey. Okey, seterusnya huruf kaf dan ga. Okey, sama juga. Di awal dia, okey, di awal dia sama macam huruf asal. Okey, di awal dia macam ni. Sorry. Okey, sama juga dah. Di awal dia kaf dia macam yang asal. Kemudian, okey, cara nak tulis. Kamu kena tengok Ustazah tulis, okey? Kaf, kita buat badan dulu, baru kepala. Okey, untuk di tengah pun
Macam tu juga. Badan, kepala. Sorry, yang ni sambung Dan di akhir pun badan, kepala. Okey, senang. Kaf paling senang. Okey. Lam, untuk lam, masa dia seorang-seorang, dia huruf tu dia berada di bawah garisan sedikit. Tapi, okey, ni masa dia seorang. Okey. Lam cakok dia di bawah garisan. Tapi bila dia nak bersambung dengan orang huruf lain, dia akan berada di atas garisan. Lam di tengah pun macam tu, tapi bila dia di hujung, di akhir huruf, dia akan turun sedikit di bawah garisan. Okey. Mim. Mim. Setengah orang tak tahu nak tulis macam mana mim. Okey, saya tunjuk cara nak tulis mim. Mim buat bulatan macam tu, okey. Turun. Okey, tu mim satu. Mim tunggal. Okey, bila mim bersambung, dia berada di awal perkataan, dia macam ni. Okey. Bila dia tengah, dia akan jadi macam tu. Okey. Dan bila di akhir, kembali kepada asal. Okey. Seterusnya ialah huruf ha. Ha apabila tunggal, keadaan dia bulat. Okey, bila di huruf perkataan, di akhir perkataan, huruf dia akan jadi macam ni. Okey, tu bila dia tak bersambung. Okey, tapi bila ha ini bersambung, contoh apabila dia berada di awal perkataan, okey, ha tu akan macam ni. Okey, ini di awal, kemudian di tengah. Tengok Ustazah tulis, turun bawah, naik atas, pusing di tengah. Okey, macam nombor 8. Tapi cara tulis tu awak kena tengok macam mana Ustazah tulis. Okey, kemudian ini di akhir. Okey, selesai ha, kemudian nya. Okey, nya ni special. Bila dia kahwin ataupun dia bersambung, titik dia akan berubah. Okey, bila dia tunggal, dia duduk seorang-seorang, dia macam rumah nun, tapi titik dia ada 3. Jangan samakan dengan huruf sa nah. Sa dia rumah dia atas garisan. Kalau nya rumah dia di bawah garisan. Okey. Kemudian apabila dia bersambung di awal perkataan, dia akan jadi rumah macam rumah ba ataupun rumah nun. Okey. Titik dia di mana? Titik dia masa dia tunggal, titik dia di atas. Bila dia dah kahwin, titik dia di bawah. Tak boleh letak dekat atas sebab nanti sama macam huruf sa. Okey. Bila di tengah, dia sama juga keadaan dia. Okey. Dan di akhir, perut dia turun sikit ke bawah. Di atas balik titik dia. Okey. Kebanyakan huruf yang bersambung ni bila dia berada di akhir, dia kembali kepada bentuk asal dia. Okey, selesainya. Kemudian, kenapa dia letak kuning ni? Okey. Ini ialah huruf kedekut. Huruf yang tidak boleh disambung. Sebab tu kamu nampak dia dekat sini. Okey. Ini ialah huruf yang tidak boleh disambung. Okey. Contohnya alif. Okey. Alif, bila dia tunggal, dia seorang-seorang. Okey, saya tulis di sini. Macam ni. Okey. Bila dia di awal pun, dia macam ni. Memang dia tak boleh sambung dengan huruf lain. Okey. Bila dia di tengah. Okey. Bukan di tengah, di hujung. Okey, dia macam ni. Dia contohnya, dia nak sambung dengan huruf lain, memang dia tak boleh. Tapi, dia nak sambungkan diri dia dengan huruf lain, boleh. Okey, dia akan jadi macam ni. Di akhir pun dia akan jadi macam ni. Okey, contohnya daripada huruf ba. Okey, ni ba. Boleh sambung dengan alif. Okey, dia nak sambung diri dia dengan huruf lain tak apa. Tapi kalau huruf lain nak minta nak sambung dengan dia, dia tak bagi. Sebab tu namanya kedekut. Okay.
Okey, next kita tengok huruf zal. Huruf zal. Okey, zal bila dia tunggal. Okey, keadaan dia macam ni, atas garisan. Okey, bila di awal garisan, di awal perkataan pun dia akan macam tu. Bila dia bersambung dengan huruf lain, bukan dia nak sambung dengan huruf lain, tapi dia disambungkan dengan huruf lain. Okey, maka dia akan macam tu. Okey. Di akhir pun dia akan jadi macam tu. Dia tak akan berada di tengah. Dia akan berada di, kalau dia bersambung pun, dia akan berada di hujung macam ni. Okey, tak akan ada huruf lain dah yang akan sambung selepas dia. Okey. Kemudian huruf ra dan zai pun sama macam tu juga. Ra macam tu, bila dia sambung pun keadaan asal macam tu juga. Okey, dan tak akan ada huruf lain selepas dia. Okey, waw dengan va pun sama. Waw, bila sambung daripada huruf lain dia macam tu. Okey, kemudian hamzah. Hamzah ni kategori bukan kedekut. Kedekut tadi dia masih boleh disambungkan dengan huruf lain. Okey, tapi bila huruf lain nak sambung dengan dia, dia tak bagi. Okey, hamzah ni dia sombong. Dia memang seorang-seorang dia. Dia tak kawan dengan huruf-huruf lain. Jadi hamzah dia takkan bersambung langsung. Dia akan berkeadaan macam tu saja. Seorang-seorang pun macam tu. Bila ada huruf lain pun macam tu. Dia memang takkan jadi macam ni. Jangan kata yang ni huruf hamzah. Yang ni huruf ain. Okey? Itu bezanya. Hamzah ni namanya sombong. Okey? Yang tadi kedekut, hamzah saja sombong. Okey? Selesai untuk yang tu. Senang kan? Okey. Okey, selesai penerangan Ustazah. Kita tengok pula buku aktiviti muka surat 66. Okey, semua dah ready. Okey, ingat sebelum mula, tulis dulu hari-hari bulan. Okey, catat dulu dekat situ huruf kedekut. Eja daripada roda. Ro, waw, ro. Dal, alif, da. Roda. Kemudian cari kembar. Ro ialah zai. Waw, va. Dal, zal. Alif, hamzah. Ingat, ini namanya kedekut. Tandanya ialah tolak. Tolak maksudnya tak boleh sambung. Okey. Dia bagi dekat sini, kita nak kena cantum. Okey, contoh dia bagi nombor 1, ba. Ba, nak cantum dengan ra. Ba alif ba, ra alif ra. Bara. Okey, bila keadaan dia macam ni, kamu kena tengok huruf sebelum tanda tambah ni. Okey, huruf di sini. Mesra atau kedekut. Okey, kalau huruf alif ialah huruf kedekut. Bila kedekut, kena letak tanda tolak. Tanda tolak maksudnya kamu tak boleh sambung dengan huruf ra. Okey? Bulat ra sekali. Jadi maksudnya tolak. Tak boleh sambung. Okey, dia akan jadi ba alif ba. Okey, tulis terus dekat sini. Ba alif ba. Ra alif ra. Okey, sama macam yang ni. Alif kedekut. Jadi tolak. Ba alif ba. Waw alif wa. Okey, seterusnya. Sama juga. Alif juga di sini. Alif maksudnya tak boleh sambung. Ta alif ta. Royari. Tari. Okey, ta alif ta. Dal yadi. Tadi. Okey, yang ni special. Nombor 2. Dia bagi ni. En yani. Nun yani. Lam alif la. Okey, tengok huruf hujung. Mesra atau kedekut. Kalau tak ada di sini, maksudnya dia mesra. Bila mesra,
letak tanda tambah. Boleh sambung. Okey? Jadi, dia akan jadi nun. Ingat ya bila nak sambung dengan huruf lam, ya sama macam rumah nun. Okey? Titik saja di bawah. Ni, okey? Lam, alif la. Ni la. Okey? Nun ya ni. Lam, alif la. Ni la. Okey? Yang ni pun sama. Nun ya ni. Ra, alif ra. Ni ra. Okey. Seterusnya. Huruf waw mesra atau kedekut. Kalau kedekut letak tanda tolak. Bila tolak tak boleh sambung. Okey. Dal waw du. Kaf waw ku. Duku. Okey. Tak boleh sambung. Okey. Dal waw do. Ba ya bi. Ingat Ustazah sebut tu je. Kalau tolak tak boleh sambung. Okey. Tengok huruf yang ni. Kedekut atau mesra. Kedekut. Tolak. Tolak tak boleh sambung. Ga waw gu. Lam alif la. Gula. Ataupun ga waw gu. Nun alif na. Guna. Okay, next. Ya. Ya mesra boleh sambung. Okay. Pa. Ingat. Ya bila nak sambung rumah dia macam rumah ba. Okay. Pa ya pi. Lepas tu. Pa ya pi. Pipi. Lam ya li. Sorry. Salah pula. Okay. Okay. Pa ya pi. Okay. Lam ya li. Lam ya li. Pilih. Okay. Kemudian alif. Alif tolak. Tolak maksudnya tak boleh sambung. Sin alif sa. Ta waw tu. Satu. Okay. Saku. Sin alif sa. Kaf waw ku. Saku. Ya. Ya boleh sambung. Okay. Tayati. Ra waw ru. Tiru. Taya. Okey, tadi atas ti sebab tiru. Kalau bawah ni dia jadi tayate. Kaf waw ko. Teko. Okey, selesai. Saya harap kamu dapat jawab. Dan ingat, huruf kedekut tandanya tolak. Jadi bila tolak, automatik kamu akan tahu tak boleh sambung. Kalau tambah, maksudnya boleh sambung. Okey. Setakat itu sahaja untuk hari ini. Sekian dulu. Assalamualaikum.